Jerebu, pesakit mata meningkat hingga 30%, semakin banyak sekolah ditutup. Pemaju hartanah didenda RM1.5 juta kerana bersubahat dengan Tengku Adnan Manzur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumlah pesakit mata atau konjungtivitis di 42 klinik awam meningkat hingga 30% ekoran Jerebu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memberi jaminan fasiliti kesihatan sentiasa bersiap sedia dalam usaha menangani peningkatan mendadak itu. Yang pentingnya kami ingin tegaskan bahawa fasiliti-fasiliti kesihatan, khususnya klinik-klinik kita, ya Doktor ya, bersiap siaga untuk menangani peningkatan yang mendadak akibat daripada Jerebu ini. Ya, itu yang telah kami bersedia dan dari masa ke semasa Ketua Pengarah Kesihatan DG akan membuat komunike ataupun komunikasi dalam FB-nya ataupun dalam press releases dia ataupun kenyataan akhbar beliau. Kebanyakan pesakit yang menerima rawatan adalah kanak-kanak dan pesakit yang mempunyai alahan seperti asma dan radang pada hidung. Sementara itu, Ketua Perkhidmatan Oftalmologi Kementerian Kesihatan Dr. Nur Fariza Ngah memaklumkan kes rawatan mata di Hospital Shah Alam meningkat sekali ganda daripada 40 kes sehari kepada 80 kes sehari. Kebanyakannya adalah lebih kepada alergi conjunctivitis. Alergi conjunctivitis adalah tidak berjangkit, tetapi menyebabkan ketidakkeselesaan, mata merah, berair dan juga menyebabkan incidence of dry eye lebih meningkat. Jadi kita nasihatkan biasanya pesakit untuk memakai artificial tears dan kurangkan pendedahan kepada luaran lah. Beliau yang juga pakar perundingan dan Ketua Jabatan Oftalmologi Hospital Shah Alam Selangor berkata bekalan ubat mencukupi kerana pihaknya bersedia dengan masalah Jerebu yang berlaku setiap tahun. Di Melaka, pendapatan pengayuh beca turut terjejas dan merosot 30 hingga 50% akibat Jerebu. Cuti umum dan hujung minggu yang panjang baru-baru ini juga diakui kurang membantu, memandangkan tidak ramai pelancong mendapatkan khidmat mereka. Hujung minggu memang kita tunggulah. Kita nanti pelancong dari luar kan, dari luar negara, luar negeri semua. Tapi dengan cuaca akibat Jerebu macam ni, kita terpaksa tunggu lama. Macam dalam 1 jam tu mungkin dapat 1 trip ke 2 trip ke kan. Jadi dengan cuaca Jerebu ni menjejaskan jugalah pendapatan ekonomi dengan pelancongan. Ada menjejaskan lah. Itu kita tak nafikan lah. Sebab apa kadang-kadang pelancong ni datang, dia lihat apa yang keadaan sekarang, dia pun rasa risau untuk naik beca sebab dia kesian pada pengayuh beca. Terutamanya pada orang-orang lama lah. Macam kita anak-anak muda yang baru ni kira okey lagi. Cuma yang pada orang-orang lama tu, pada saya mungkin dia pun kesian nak naik dengan keadaan cuaca. So dia mungkin just datang tengok, ambil gambar kat atas beca, mungkin ada sumbangan iklan pada dia orang, itu je yang kita terima. Jerebu teruk dan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 200 mengakibatkan 659 sekolah kerajaan ditutup hari ini. Ia membabitkan 452,535 orang murid dan pelajar. Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan memaklumkan Sarawak mencatatkan bilangan tertinggi dengan 298 sekolah ditutup. Sehingga petang tadi, 201 sekolah di Selangor ditutup berbanding 145 sekolah yang ditutup pagi tadi. Di Negeri Sembilan, 112 sekolah ditutup, manakala Putrajaya kekal 25 sekolah. Sementara itu di Perak, 2 daerah yang terjejas membabitkan Manjung dan Hilir Perak dengan masing-masing 14 dan 9 sekolah diarah tutup. Penutupan dilakukan demi memastikan kesihatan murid, pelajar dan guru tidak terjejas. Operasi Pembenihan Awan atau OPA yang dijadualkan hari ini dan esok dibatalkan
Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Jailan Simon berkata, ia berikutan keadaan jerebu menyebabkan keadaan atmosfera kering dan manakala tiupan angin pula terlalu kuat. Kita memang telah buat semalam dan kita jangka hari ini dan esok kita juga akan laksanakan pembenihan awan di sekitar kawasan-kawasan yang API dia melebihi 200 di Semenanjung, terutamanya di kawasan Selangor dan juga di Negeri Sembilan. Tetapi setelah kita lihat pagi tadi, kita dapati bahawa keadaan atmosfera kurang sesuai disebabkan terlalu kering dan juga angin di paras pembenihan awan itu terlalu kuat. Jadi kita batalkan. OPA seterusnya bergantung kepada keadaan atmosfera. Dan isu jerebu dijangka dibincangkan pada mesyuarat mingguan Kabinet esok. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata pada mesyuarat itu Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Yeo Bee Yin dijangka membentangkan hasil laporan terkini mengenai jerebu. Datuk Saifuddin berkata Wisma Putra juga telah berhubung secara rasmi dengan kerajaan Indonesia mengenai fenomena jerebu sekarang. Beliau bagaimanapun tidak menjelaskan mengenai perbincangan dengan kerajaan Indonesia itu. Seterusnya, pengarah Paragon City Development yang didakwa bersubahat dengan bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur berhubung penerimaan wang rasuah didenda RM1.5 juta oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur siang tadi. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menjatuhkan hukuman tersebut terhadap Datuk Tan Eng Boon selepas dia mengaku bersalah atas pertuduhan pilihan yang dikemukakan terhadapnya. Hari ini, Mahkamah sepatutnya mendengar permohonan Datuk Tan untuk menangguhkan perbicaraan kes rasuah yang dihadapinya bersama Datuk Seri Tengku Adnan yang dijadualkan bermula Khamis ini. Hakim Muhammad Nazlan ketika membacakan keputusannya berkata, Mahkamah mengambil kira beberapa faktor dalam menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh. Ini termasuk tindakan tertuduh menukar pengakuan kepada bersalah yang dibuat sebelum perbicaraan bermula telah menjimatkan masa dan kos mahkamah. Kesalahan pertama dan pertuduhan yang dihadapi iaitu bersubahat dengan melibatkan jumlah RM1 juta. Hukuman yang dijatuhkan setelah mahkamah mengambil kira keseriusan kesalahan, faktor mitigasi dan kepentingan awam serta ia bukan sahaja memberi pengajaran kepada tertuduh tetapi kepada masyarakat umum. Mahkamah turut memerintahkan pengarah syarikat itu menjalani hukuman penjara setahun sekiranya gagal melunaskan denda yang perlu dibayar esok itu. Timbalan Pendakwa Raya Julia Ibrahim berkata, Datuk Tan akan menjadi salah seorang saksi dalam perbicaraan rasuah terhadap bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu. Dua beradik lelaki warga India didakwa di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya atas tuduhan membunuh suami isteri yang disumbat ke dalam bagasi di dua lokasi berasingan bulan lalu. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Sagar Sharma 24 tahun dan Subham Sharma 19 tahun sebaik pertuduhan dibacakan terhadap mereka. Kedua-dua tertuduh hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan dalam bahasa Inggeris di hadapan Magistrate Muhammad Ikhwan Muhammad Nasir. Mengikut pertuduhan, dua beradik ini yang masing-masing bekerja sebagai pengawal keselamatan didakwa membunuh Lim Ah Ki alias Lim Kok Ho 79 tahun dan Tan Siu Mi 52 tahun. Kesalahan didakwa dilakukan di sebuah rumah di Jalan USJ 21 Palang 10 Petaling Jaya antara 8 malam 23 Ogos hingga 3.20 pagi 24 Ogos lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Tiada jaminan diberikan kepada kedua-dua tertuduh. 18 November depan ditetapkan sebagai sebutan semula kes. Mayat Tan ditemui di dalam longkang di Pesiaran Kuala Selangor Seksyen 27 pada 26 Ogos lalu, manakala mayat suaminya ditemui di longkang berhampiran Stesen Transit Aliran Ringan Alam Megah 3 hari kemudian.
condon ditumpil, lemah dianduh. Macam kak dulu susah macam dia juga. Ya suami sakit, macam cuci anak gitu. Makan ni ke macam kita tak ada makan ni. Kak ni ialah holol sikit-sikit. Kisah 7 janda Kampung Wakaf Stan, Kubang Kerian, Kelantan. Set mencari pahala di Berita TV9 Khamis ini. Malaysia membangkitkan semula program pengecualian visa buat rakyatnya yang ingin berkunjung ke Amerika Syarikat dengan pihak berkuasa negara itu. Ini dilakukan Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam pertemuan dengan pemangku Setiausaha Keselamatan Dalam Negeri Amerika Syarikat, Kevin McAleenan. Menteri dia ataupun sekretari dia telah bersetuju supaya dibawa ke peringkat yang lebih tinggi atas permohonan saya. Tetapi sebelum itu ialah untuk kita mengambil kira perkara-perkara yang setakat ini menjadi penghalang, syarat-syarat kriteria yang dikenakan. Beliau sebelum itu mengadakan pertemuan dengan McAleenan turut dibincangkan soal keganasan counter-terrorism, pemerdagangan manusia dan isu migran. Perjumpaan itu serta lawatan ke Pusat Saringan Pengganas TSC antara pengisian lawatan kerja Tan Sri Muhyiddin ke Washington DC bertujuan mengukuhkan jalinan kerjasama di bidang keselamatan antara kedua-dua negara. Tahun 1991, Melaka mengalami krisis air paling teruk apabila empangan durian tunggal di Melaka kering pada musim kemarau yang panjang. Walau sudah lama berlalu, penduduk Melaka masih trauma, terutama apabila 10 kawasan di negeri itu dikatakan tidak mendapat bekalan air tanpa sebarang notis pemberitahuan. Penduduk mendakwa masalah itu berlaku sejak lebih seminggu lalu kerana catuan bekalan oleh pihak berkuasa. Ia dikatakan bukannya gangguan bekalan air seperti dimaklumkan sebelum ini. Apatah lagi 2 empangan di Melaka mengalami kemerosotan air. Saya dah duduk sini dah 25 tahun. Jadi tak pernah terjadilah tiada air. Ini adalah paling teruk saya rasa di Solok Tempayan ni lah. Sekarang ni pun di kampung saya ni pun tertanya-tanyalah. Kenapa di kampung saya di Solok Bukit Tempayan ni tiada air, sama ada dia dicatu ataupun tidak. Rabu lepas sampai sekarang tak ada air. Kita orang okey accept lah, dia cakap tak ada empangan, tak ada air. Lepas tu bila kawasan balik bukit ada air, Tangga Batu ada air, dengan Kelebang pun ada air. Tapi kami tak ada air. Kenapa? Saya nak cakap. Lepas tu dia kata empangan kering. Empangan kering kenapa dia ada air, kami tak ada air. Dakwa penduduk lagi aduan sudah diajukan kepada Syarikat Air Melaka Berhad SAMB. Alasan yang diberikan empangan kering dan perlu menunggu hujan. Laman sesawang SAMB sejak Sabtu lalu memberitahu Melaka sedang mengalami purata hujan yang rendah. Keadaan itu mengakibatkan paras air di kawasan empangan, kolam tadahan serta Sungai Melaka berada dalam keadaan yang tidak memuaskan. Laman sesawang itu turut memaklumkan tarikh berlakunya gangguan bekalan air berjadual. Difahamkan empangan jus kini mempunyai bekalan air terawat kira-kira 45%, manakala empangan durian tunggal pula kira-kira 25%. Mungkin ada yang sudah jauh daripada tulisan Jawi, tetapi seorang warga emas keturunan Tionghoa dari Pasir Mas, Kelantan masih menulis Jawi. Bahkan pada usia 77 tahun, beliau lebih mengingati bulan kalender Islam berbanding kalender Masih. Seorang lagi dari Tumpat, warga emas berusia 88 tahun itu tidak kekok menulis dan membaca tulisan Jawi sehingga dia menjadi rujukan penduduk Melayu sekampung. Ikuti laporan wartawan Syahnun Hanif Abdullah Suhaimi. Owe Ching Yu yang dikenali sebagai Pak Cik Awang atau Awe dari kampung Sakar Pasir Mas menulis namanya sendiri dengan tulisan Jawi. Owe Ching Yu. Setiap minggu, Ching Yu membaca akhbar tulisan Jawi yang disimpan oleh seorang pemilik kedai makan atas permintaannya sendiri. Katanya dia begitu dekat dengan tulisan Jawi. Setiap hari, beliau menulis Jawi sejak mempelajarinya pada usia 9 tahun sewaktu di alam persekolahan pada tahun 1951.
pasal orang Melayu sendiri pun tu, Allah, Pak Cik. Orang saya pun dia kata, tak boleh dia kata. Sepabila nama bulan hijrah ni, saya boleh bilang siapa habis. Ya bilang. Muharram Safar. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadi Awal, Jamadi Akhir, Rejab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nasihat memperbanyakkan tulisan Jawi lah. Baca Jawi, tulisan Jawi. Supaya tulisan Jawi tidak ditelan zaman. Waktu terluang, beliau mengajar semua cucunya tulisan Jawi. Beliau juga menulis nota penting bagi kegiatan pertaniannya dalam tulisan Jawi. Tidak salah kalau kita tahu untuk menulis lebih daripada satu bahasa ibunda itu sendiri merupakan satu kira bonus untuk kita semua. Di Tumpat, Poi Gisir yang berusia 88 tahun masih lancar membaca dan menulis Jawi meskipun penglihatannya kurang jelas. Sejak di bangku sekolah, Gisir lebih gemar membaca bahan bacaan dalam Jawi. Katanya semua dokumen termasuk namanya ditulis Jawi. Alif, ba, ta, sa, jing, cha, ha, ha, da, za, ro, rai, jing, sen, sa, ba, to, ain, Geng po pagka ka dole malik amzah ionyo. Jadi semua masih ingat lagi, Pak Cik ni masih ingat lagi. Dan dalam usia 88 tahun kebanyakan tulisannya untuk pelbagai dokumen masih lagi ditulis dalam tulisan Jawi termasuk anak-anak dia. Betul Pak Cik termasuk nama anak dia lah. Menurutnya, rugi jika generasi muda menjauhi tulisan Jawi kerana dibimbangi tulisan itu akan pupus sekiranya tidak ada usaha mempelajarinya. Menurutnya, ia satu kerugian kerana tulisan Jawi sebagaimana bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan jambatan perpaduan. Shannon Hanif Abdullah Suhaimi untuk Rakaian Media Prima. Laporan antarabangsa, Presiden Indonesia Joko Widodo mengarahkan tindakan tegas diambil ke atas individu dan syarikat yang bertanggungjawab ke atas kebakaran hutan dan kawasan pertanian sehingga menyebabkan sebahagian besar Asia Tenggara diselubungi jerebu. Pihak berkuasa Indonesia menahan hampir 200 orang yang disyaki terbabit dalam isu pembakaran hutan di Republik itu. Menurut Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC, tumpuk panas dan jerebu dikesan di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung di Sumatera. Sementara kebanyakan kawasan di Kalimantan juga diselubungi jerebu akibat tumpuk panas di Kalimantan Barat, Tengah dan Selatan. Jurucakap Polis Dedi Prasetyo berkata, tindakan undang-undang akan dikenakan terhadap individu yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan tanah secara sengaja atau tidak. Siasatan terhadap 23 individu yang ditahan telah diserahkan kepada pihak pendakwa, manakala 45 lagi akan dibicarakan pada bulan ini. Siasatan juga dilakukan terhadap 4 buah syarikat yang didakwa terbabit dalam pembakaran, namun tiada maklumat lanjut mengenai syarikat berkenaan. Jumlah tumpuk panas di Indonesia hari ini meningkat kepada 2,984 berbanding 2,583 semalam. Hampir 1,000 kebakaran hutan dilaporkan di wilayah Indonesia di Borneo. Di wilayah Riau, jumlah tumpuk panas yang direkod adalah 76, sementara di Jambi 81 dan di Sumatera Selatan 226. Kalimantan Barat pula merekodkan 622 tumpuk panas, Kalimantan Tengah 195 dan Kalimantan Selatan 178. Sementara itu, kebakaran hutan juga berlaku di sekitar Gunung Merbabu dan Gunung Slamet, manakala kebakaran di sekitar 6 lagi kawasan gunung termasuk Gunung Ceremai, Gunung Kacapi dan Gunung Sumbing sudah dipadamkan. 8 orang cedera apabila sebuah keretapi penumpang metro tergelincir di Hong Kong ketika waktu puncak awal pagi tadi. 500 penumpang dipindahkan dari keretapi berkenaan susulan nahas.
ketika kejadian 3 gerabak tergelincir dari landasan di stesen Hong Hom di Kowloon. Ia adalah kawasan pertukaran sibuk yang menyediakan perkhidmatan ke Tanah Besar China. Penumpang terpaksa keluar menerusi pintu yang pecah dan menyeberangi landasan ke jaringan Israel. Menurut MTR Corporation, jadual perkhidmatan kereta api di 2 buah stesen digantung berikutan kemalangan. Kemalangan itu juga mengakibatkan perkhidmatan yang biasanya beroperasi selang 2 minit terpaksa ditangguhkan kepada selang 12 minit. Punca nahas sedang disiasat namun tiada unsur jenayah dilaporkan setakat ini. Seterusnya, kira-kira 600,000 baki penduduk etnik Rohingya di Myanmar masih berdepan kekejaman dan risiko pembunuhan beramai-ramai. Perkara ini didedahkan oleh Penyiasat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang turut memberi amaran bahawa penghantaran pulang sejuta pelayanan Rohingya di luar negara masih mustahil. Menurut laporan akhir pasukan PBB di Myanmar yang bakal dibentangkan di Geneva lewat hari ini, etnik Rohingya dilaporkan hidup dalam keadaan menyedihkan di negeri Rakhine dengan kerajaan itu meroboh, merampas dan membina di atas tanah yang asalnya diduduki etnik itu. Mereka juga tertakluk kepada sekatan yang menghadkan pergerakan seharian mereka. Laporan itu turut menggesa siasatan ke atas pemerintah tertinggi tentera Myanmar termasuk Ketua Tentera Jeneral Min Aung Hlaing bagi menghadapi perbicaraan atas tuduhan pembunuhan, rogol berkumpulan dan sengaja menyebabkan kebakaran dalam operasi kejam ke atas Rohingya pada 2017. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei menolak kemungkinan untuk mengadakan sebarang rundingan dengan Amerika Syarikat. Ia selepas Washington menuduh Iran sebagai dalang serangan ke atas kemudahan minyak di Arab Saudi pada Sabtu lalu. Dipetik dalam laman web rasminya, Khamenei berkata semua pegawai Iran sebelah suara menolak rundingan dengan Washington di semua peringkat. Kenyataan itu bagi membalas kenyataan awal oleh White House yang berkata Presiden Donald Trump mungkin bertemu rakan sejawat Iran Hassan Rouhani di luar Perhimpunan Agung PBB di New York pada minggu depan. Ketegangan antara Tehran dan Washington semakin memuncak sejak Mei tahun lalu apabila Trump menarik balik perjanjian nuklear 2015 dan mula mengembalikan sekatan ke atas Iran. We're dealing with Saudi Arabia, we're dealing with Perkembangan badminton terbuka China agak mengejutkan 5 daripada 7 wakil negara yang membuat penampilan pada saingan pembukaan hari ini ditunjukkan jalan keluar seawal pusingan pertama. Setakat jam 8 malam tadi, hanya 2 wakil negara yang berjaya meraih kemenangan untuk meneruskan cabaran di pusingan kedua Khamis nanti. 5 pemain yang tersingkir seawal pusingan pertama hari ini termasuklah perseorangan lelaki Li Zijia yang tunduk 3 set kepada pemain tuan rumah Chen Long yang juga pilihan kelima dengan keputusan 16-21, 21-12, 21-23. Juga gagal meneruskan kemarahan 2 bergu wanita Chow Mei Kwan, Li Mengyan dan Vivian Ho Yap Chen Wen. Serta bergu lelaki Goh Zefei Nur Izzuddin yang akur tewas kepada pilihan keempat Jepun Takeshi Kamura Keigo Sonoda selepas berentap hingga ke set penentuan. Turut gagal beraksi baik adalah bergu campuran Tan Kian Meng Lai Pei Jing. Dalam pada itu, 2 wakil negara yang berjaya mara ke pusingan kedua adalah pemain perseorangan profesional Liu Darren. Darren berhempas pulas menumpaskan pemain Thailand Sitthikon Thammassin dalam permainan sengit yang berlangsung 3 set sebelum menang 13-21, 21-19, 21-15. Juga bermula baik adalah bergu lelaki Goh Vishem Tan Wee Kiong yang masih segar dengan kejuaraan terbuka Taiwan 8 September lalu. Mereka mudah menjinakkan bergu Belanda dengan kemenangan 21-6, 21-9 hanya dalam masa 25 minit permainan. Baki pemain negara yang akan memulakan saingan pusingan pertama akan beraksi esok. Seterusnya, Kementerian Belia dan Sukan KBS akan meminta penjelasan daripada pihak terlibat berhubung dakwaan 13 stadium di seluruh negara tidak selamat kerana didakwa tidak mempunyai sijil pematuhan kod CCC. Timbalan Menterinya Stephen Sim berkata penjelasan dan maklumat terperinci perlu diperoleh sebelum kementerian mengambil tindakan sewajarnya bagi mengatasi masalah tersebut.
Menurut kenyataan Ketua Seksyen Perakuan Keselamatan Bangunan Bahagian Keselamatan Kebakaran, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Zamri Chiddin di sebuah akhbar tempatan semalam, 13 stadium di seluruh negara tidak selamat kerana tidak mempunyai CCC atau juga dikenali sebagai sijil layak menduduki CF yang berisiko mengundang bahaya. Agak mengejutkan, ia turut membabitkan beberapa stadium utama seperti Stadium Darul Makmur dan Stadium Darul Aman yang sering menerima jumlah kehadiran penonton yang besar saban minggu untuk menyaksikan saingan bola sepak Liga Malaysia. CCC penting bagi memastikan bangunan itu mempunyai ciri keselamatan optimum, membabitkan pendawaian, laluan keselamatan dan pencegahan awal kebakaran. Ketiadaan perakuan keselamatan ini kemungkinan disebabkan binaan semua stadium berkenaan sudah menjangkau 20 tahun, menyebabkan ia tidak mematuhi ciri keselamatan berkaitan CCC. Menurut Steven Sim, KBS mengambil berat isu keselamatan sebegini dan perlu melihat perkara ini dengan pengurusan stadium yang terlibat serta JBPM. Difahamkan setakat ini 8 stadium sahaja yang mematuhi etika keselamatan dengan memiliki sijil CCC. Kebanyakan stadium yang boleh menempatkan sekurang-kurangnya 20,000 penonton dalam satu masa ini perlu dikaji segenap aspek berkaitan keselamatan dengan melakukan tindakan susulan termasuk membaik pulih atau menaik taraf venue itu supaya mematuhi standard CCC. Dakwaan JPPM, tiadanya permohonan dibuat pihak bertanggungjawab terhadap stadium yang masih tidak memiliki CCC untuk pihaknya melakukan pemeriksaan, seterusnya mengeluarkan borang G9 iaitu mengesahkan sudah mengikut segala perkara yang ditetapkan juga agak mengecewakan. Ia membuktikan aspek keselamatan masih kurang dititik beratkan pengurusan stadium di negara ini. Kemudahan program kereta api sarung sempena sambutan Hari Malaysia 2019 mengakhiri berita TV9 malam ini. Saya Nur Hafizah Azmi. Assalamualaikum dan